Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen Esensi. 6 anggota Batalion Malaysia Malbat disahkan cedera susulan insiden letupan yang berlaku berdekatan di Stadium Saidah Lubnan. Kejadian berlaku ketika pergerakan anggota Malbat dari Beirut ke Kem Marakah pada pukul 1.54 petang waktu Lubnan atau 7.54 malam waktu Malaysia pada Khamis. Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM memaklumkan letupan tersebut telah menyasarkan sebuah kenderaan awam lain yang sedang menghala ke Beirut. Namun turut mengakibatkan kerosakan pada sebuah bas yang membawa anggota Malbat. Perdana Menteri menggariskan kepentingan hubungan Malaysia-China. Beliau merujuk prinsip serta aspirasi bersama bagi pembangunan inklusif tadbir urus baik selain peraturan global yang lebih adil. Beliau turut mengakui penubuhan kerjasama strategi komprehensif antara Malaysia dan China adalah satu langkah penting. Visi bersama kedua-dua negara ini selaras dengan inisiatif jalur dan laluan China serta rangka kerja ekonomi madani. Sementara itu, lebih 5,000 peluang pengajian di peringkat TVET ditawar menerusi 114 institusi kemahiran China. Ia hasil hubungan persahabatan hebat antara Malaysia-China. Ia antara kerjasama yang dipersetujui menerusi mesyuarat dua hala antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatnya Li Qiang. Perkembangan lanskap global kini menuntut negara anggota ASEAN untuk mendepani cabaran masa hadapan yang semakin kompleks. Menurut Perdana Menteri, Malaysia selaku pengemudi persidangan ASEAN tahun hadapan sedia menggalas tanggungjawab besar itu demi kemajuan negara serantau. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian dalam syarahan umum di Peking University, Beijing. Keputusan melantik syarikat U-Mobile untuk menyedia rangkaian kedua 5G perlu dihormati semua pihak. Jelas Menteri Komunikasi, pelantikan itu dibuat bukan secara penganugerahan terus, sebaliknya menerusi proses tender. MC katanya telah laksanakan proses terperinci dari aspek teknikal dan komersial untuk membuat pemilihan tersebut. Dalam pada itu, kerajaan buat masa ini tidak berhasrat menyekat platform media sosial yang gagal mendaftar lesen kelas pemberi perkhidmatan aplikasi selepas 1 Januari tahun depan. Menteri Komunikasi berkata pelesenan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1968 diperlukan bagi memastikan penyedia perkhidmatan bertanggungjawab dan mewujudkan ekosistem dalam talian lebih selamat kepada pengguna. PAC akan memulakan prosiding terhadap Fashion Valley minggu kedua Disember ini. Pengerusinya berkata ia susulan kerugian pelaburan oleh Khazanah dan PNB melibatkan dana awam berjumlah 43.9 juta ringgit. Pada 2018, Khazanah dan PNB telah melabur masing-masing 27 juta ringgit dan 20 juta ringgit untuk pegangan minoriti masing-masing dalam syarikat platform e-dagang fashion itu. PAC juga akan memulakan prosiding terhadap kemelut nafas pada minggu sama. Susulan kebimbangan PAC berkenaan prestasi penjualan bangunan komersial Semarak 20 yang dikendalikan Felcra, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi akan meminta pengerusi dan ketua pegawai eksekutif Felcra memberi penjelasan kepada jawatan kuasa terbabit. Terdahulu, Felcra mencetuskan kebimbangan jawatan kuasa PAC kerana masih belum menjual bangunan di Jalan Semarak itu walaupun terdapat syarikat yang berminat. KPM masih meneruskan usaha memberi pendidikan kepada anak-anak bekas pengikut GISPH mengikut kurikulum ditetapkan Kementerian. Menteri Pendidikan berkata pihaknya telah memulakan sesi pembelajaran kepada anak-anak tersebut dengan kelas psikososial pada 2 minggu pertama bagi menilai keperluan psikososial mereka. Beliau berkata program pendidikan untuk anak-anak tercicir berkenaan menggunakan modul khas di tempat perlindungan mereka sekarang. Kementerian Pengangkutan akan memeriksa semula piawaian keselamatan penggunaan soket di dalam bas. Ia susulan insiden seorang remaja maut akibat renjatan elektrik ketika menggunakan soket di dalam bas. Menteri Pengangkutan berkata satu pasukan petugas khas diwujudkan bagi mengenal pasti punca insiden itu. Sementara itu, syarikat bas terlibat berdepan tindakan digantung permit operasi.
Bilangan pegawai warden di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM akan ditambah. Timbalan Menteri Pertahanan berkata langkah itu bertujuan tangani kes buli yang dilaporkan di institusi berkenaan. Dalam masa sama, langkah tersebut mampu meningkatkan lagi pengawasan terhadap pelajar. TUDM telah mengenal pasti tempat mendarat di seluruh negara bagi pesawat yang akan terlibat dalam operasi menyelamat dan penghantaran bantuan dalam kawasan bencana ekoran fenomena monsun timur laut MTL tahun ini. Panglima TUDM berkata ini berikutan pasukan itu akan terlibat dalam operasi murni di bawah ATM bagi menghadapi bencana terutamanya banjir pada tahun ini. Dua beranak maut dipercayai ditikam dengan pisau dalam satu kejadian bunuh di Air Hitam. Insiden berlaku kira-kira pukul 12.54 tengah hari di sebuah pangsapuri dekat Bandar Baru Farlim. Ketua Polis Pulau Pinang berkata, suspek warga tempatan berusia 32 tahun mengelar dan menikam diri sendiri setelah membunuh kedua-dua mangsa. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Motif kejadian masih dalam siasatan. Polis berjaya berkas 10 lelaki yang menyamar sebagai anggota polis sebelum menyamun penunggang motosikal. Timbalan Ketua Polis Selangor berkata kegiatan yang dipercayai aktif sejak Julai dilakukan di beberapa lebuh raya utama. Sasaran mereka adalah individu yang menunggang berseorangan. Hasil daripada tangkapan ini, polis berjaya menyelesaikan 10 kes samun sekitar Selangor. Sebanyak 189 kes kanak-kanak di bawah usia 18 tahun dilaporkan hilang di Pahang sejak 2022 hingga Oktober 2024. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pahang berkata, daripada jumlah itu, 4 kanak-kanak belum pulang ke pangkuan keluarga. Usaha mengesan mereka masih diteruskan. Pengaruh rakan, masalah keluarga dan keluar mencari pekerjaan menjadi antara punca kehilangan mereka. Seorang kerabat diraja Pahang antara 5 individu didakwa di Mahkamah Majistret Kuantan semalam atas pertuduhan mencederakan seorang lelaki 6 Jun lalu. Kesemua tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan. Mahkamah membenarkan ikat jamin sebanyak RM7,000 setiap seorang. Tarikh sebutan kes ditetapkan pada 11 Disember depan. Mahkamah Tinggi tetapkan 11 Disember untuk putuskan permohonan kerajaan sekat Petro Saudi guna dana RM1.61 bilion yang dikaitkan dengan 1MDB. Kerajaan Malaysia mendakwa wang terbabit berasal daripada dana 1MDB dalam satu usaha sama dengan PSI bagi menubuhkan 1MDB Petro Saudi Limited pada 2010. Permohonan difalkan di bawah Seksyen 53 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Langkah pengurangan perbezaan kadar faedah antara Malaysia dan negara-negara maju adalah positif bagi ringgit. Gubernur BNM berkata perubahan dasar monetari bank-bank pusat global serta pilihan raya Presiden Amerika baru-baru ini telah memburukkan lagi ketidaktentuan dalam pasaran kewangan global. Justeru pihaknya sentiasa memantau rapat perkembangan global dan bersedia mengurus sebarang kesan ke atas pasaran domestik. Rizab antarabangsa Bank Negara berjumlah $117.6 bilion sehingga 30 Oktober 2024. Ia susut berbanding $119.6 bilion yang dicatat pada 15 Oktober lalu. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 4.8 bulan import barangan dan perkhidmatan serta 0.9 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Bank-bank pelaburan unjur OPR terus kekal pada 3% sehingga akhir tahun 2025. Menurut Maybank Investment Bank, jangkaan berdasarkan prospek pertumbuhan ekonomi lebih baik tahun ini dan momentum berterusan sehingga tahun depan. Hong Leong Investment Bank pula berpandangan keputusan Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia sebagai tindak balas kepada tekanan inflasi. Ini termasuk pelaksanaan rasionalisasi RON 95 dan jangkaan kenaikan gaji pekerja. Sementara itu, sektor perdagangan borong dan runcit Malaysia catat pertumbuhan 3.8% tahun ke tahun pada September 2024, iaitu dengan nilai jualan mencecah RM148.2 bilion. Ketua Perangkawan berkata perdagangan borong menyumbang RM66.5 bilion, manakala runcit menyumbang RM64.4 bilion nilai jualan, manakala subsektor kenderaan bermotor mengalami penurunan.
Peningkatan aliran masuk pelaburan dan pengurangan defisit fiskal antara pemangkin positif memacu pertumbuhan ekonomi Malaysia antara 5 dan 5.5% pada 2024 dan 2025. Ketua Ahli Ekonomi MARC berkata jumlah pelaburan diluluskan kini berada pada purata lebih 300 bilion ringgit. Angka itu meningkat ketara berbanding sekitar 200 bilion ringgit pada tempoh 2015 hingga 2019. Tambahnya, aliran semikonduktor global yang mencatatkan peningkatan turut memberi manfaat kepada negara. Pendirian neutral negara ASEAN terhadap Amerika Syarikat berpotensi menarik dana asing mengalihkan semula portfolio pelaburan ke rantau ini. Menurut Rakuten Trade Research, pasaran China dan Hong Kong mungkin bertindak balas negatif terhadap kelulusan pilihan raya negara itu. Ia sekaligus mendorong peralihan pelabur ke pasaran Asia dengan Malaysia antara destinasi pilihan. Sektor tumpuan termasuk perbankan, telekomunikasi, utiliti, pembinaan dan peladangan susulan kenaikan harga minyak sawit mentah. Rejim Zionis kini semakin melampau. Terbaru, 5 anggota pengaman dan 3 askar Lubnan cedera apabila konvoi pengaman PBB yang membawa anggota terbaru terkena serangan drone ketika melalui Bandar Saida di selatan Lubnan pada Khamis. UNIFIL mengesahkan 5 anggotanya mengalami kecederaan ringan dan telah menerima rawatan daripada Palang Merah Lubnan di lokasi kejadian. Dalam masa sama, Lubnan mengesahkan 3 tenteranya yang ditempatkan di pos kawalan berdekatan turut cedera dalam insiden itu. Sementara itu, Kesatuan Eropah EU terkejut dengan serangan udara Israel di timur dan selatan Lubnan pada Khamis yang dilaporkan meragut puluhan nyawa. Tegas EU, penghormatan terhadap undang-undang kemanusiaan antarabangsa tidak boleh dirunding. Pesawat tempur Israel pada awal pagi Khamis melancarkan beberapa siri serangan udara di seluruh Lubnan termasuk di kawasan selatan Beirut berhampiran lampangan terbang. Dalam hari itu, Perdana Menteri Palestin menyeru PBB untuk melaksanakan peranan yang berkesan dalam menghentikan jenayah pendudukan di Semenanjung Gaza. Ia susulan meluasnya gelombang kebuluran dan hukuman kolektif terhadap 2 juta rakyat Palestin. Bukan itu sahaja, Palestin turut menyeru pihak antarabangsa memberikan tekanan yang lebih agar Israel bertanggungjawab atas jenayahnya. Susulan taufan Rafael melanda Pulau Caribbean. 9 daripada 15 wilayah di Cuba termasuk Havana diletakkan dalam status amaran ribut. Lebih 70,000 penduduk di Artemisa dan Pinar del Rio dipindahkan. Sementara Havana dengan populasi 2 juta penduduk dilihat lengang. Ahli meteorologi Amerika Syarikat mengeluarkan amaran lonjakan ribut mengancam nyawa dan banjir kilat. Sementara itu, di Filipina, taufan Yinzing melanda hujung timur laut negara itu beberapa minggu selepas 2 siri ribut lain mengorbankan sekurang-kurangnya 150 penduduk. Lebih 21,000 penduduk, 20 buah perkampungan di wilayah Cagayan dipindahkan beberapa jam sebelum taufan melanda. Yinzing merupakan ribut ketiga dalam tempoh kurang sebulan mengancam Filipina selepas ribut tropika Trami dan taufan Super Kongre. Gunung Merapi di Sumatera Barat Indonesia kembali aktif dan mula meletus malam. Menurut Pusat Tempatan Bencana Vulkanologi dan Geologi, abu setinggi 800 meter bertebaran ke udara dan tersebar ke arah timur laut. Gunung Merapi adalah salah satu daripada 127 gunung berapi aktif di Indonesia. April lalu sekurang-kurangnya 10 maut selepas gunung ini meletus dan memuntahkan lahar api serta abu ke kampung sekitar. Lapangan terbang Changi Singapura akan secara beransur-ansur meningkatkan caj kepada penumpang dan syarikat penerbangan antara tahun 2025 dan 2030. Langkah tersebut bagi membiayai pelaburan dalam tempoh 6 tahun akan datang yang bertujuan meningkatkan perkhidmatan di keempat-empat terminalnya. Menurut kumpulan lapangan terbang Changi, kenaikan itu juga akan membantu menampung kos operasi yang lebih tinggi termasuk kos tenaga kerja dan tenaga. Saudara, sekian Kanta 744. Lagi berita terkini dan menarik dalam Kanta 744 malam ini. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Teruskan bersama kami dalam Sahabat Pagi Malaysia seketika nanti. Saya Fazim. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.